panel yang kedua. Saya persilakanlah Tuan Pengarah untuk berkongsi dengan kita berkaitan dengan pengalaman beliau. Beliau sebagaimana maklum mempunyai pengalaman yang luas, terutama dalam bidang kepimpinan pentadbiran. Jadi bolehlah berkongsi dengan kita tersebut. Dipersilakan Tuan Pengarah. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha saudara moderator, Ustaz Izan, yang berusaha Cik Muhammad Zaidi, bin Basir, Timbalan Pendaftar IBCGS, Cik Muhammad Fazrul, pengurusi Bakib, ahli-ahli panel kita, Ustaz Nik, dan juga Ustaz Azhan. Saya kata Ustaz, tapi dia jemput lah. Cita-cita nak jadi Ustaz tak ada, tapi tak kesampaian. Tapi tidak banyak beza Ustaz, Ustaz, cikgu ke, pensyarah ke, semuanya sama. Lebih kiranya kita ialah orang yang menyampaikan ilmu ke arah kebaikan. Jadi hari ini saya diminta bercerita pasal kepimpinan. Kepimpinan, macam mana jadi orang pemimpin, macam mana jadi ketua. Jadi tuan-tuan dan puan, ada orang dia bila jadi ketua dia jadi lain. Tapi bila saya fikir, bila orang nanti saya jadi ketua lah. Dulu masa sekolah kan, jadi ketua kelas. Kita rasa itu adalah satu tanggungjawab. Lebih lagi ketua sekolah, tanggungjawab besar sikit. Jadi ketua daerah besar lagi, ketua negeri lagi besar, ketua negara lagi besar. Jadi kadang-kadang kita terfikir, apakah panduan kita nak jadi seorang ketua? Jadi sebab itu selalu saya berpegang kepada agama kita. Dia kata kalau kita nak jadi pemimpin, seorang pemimpin, pertama sekali kita mesti boleh pimpin diri kita. Mana kita tu tak ada masalah, kita boleh selesaikan masalah kita sendiri. Semua orang ada masalah pun, masalah peribadi ke, masalah keluarga ke, masalah keluarga. Tapi kita kena boleh selesaikan masalah kita. Lepas kita boleh selesai masalah kita, pimpin diri kita, baru kita boleh pimpin keluarga kita. So kalau kita boleh pimpin keluarga kita, tapi kalau keluarga kita pun berterabur, anak-anak entah jadi apa, susah juga kita nak cakap dengan orang lain kan. Saya tengok juga anak saya. Kalau saya nak cakap pasal anak orang lain, saya tengok anak saya dulu, betul ke tidak. Baru kita boleh bercakap pasal orang lain. Lepas kita boleh pimpin keluarga, barulah kita boleh pimpin orang lain. Jadi dalam agama kita cerita, pimpin diri sendiri, pimpin keluarga, barulah pimpin orang lain. Jadi sebenarnya bila jadi pemimpin ni bukan satu perkara yang senang. Orang dia nampak
kerana dia adalah satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Macam sifat Nabi tadi, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatarah. Jadi kita nak ikut yang tu bukan satu perkara yang mudah. Kalau saya tak jadi pemimpin, saya selalu tengok pemimpin. Kita tengok dia, kita pun pandai komen kan, oh tu tak betul lah, ini tak betul. Tapi apabila sampai masanya kita dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin, baru kita tahu langit itu tinggi, rendah. Betapa susahnya nak jadi pemimpin. Sebab anak buah ramai, rakyat ramai, umatnya ramai. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin itu mempunyai dua golongan pengikut. Pengikut kumpulan yang pertama mendorongnya melakukan perkara-perkara yang baik, manakala pengikut kumpulan yang kedua akan mengajaknya melakukan perkara-perkara yang buruk. Tetapi pemimpin yang selamat ialah pemimpin yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru bermohonlah perlindungan daripada dia. Jadi pengikut ni dia macam-macam. Ada yang mengajak kita ke arah kebaikan, tapi ada juga yang mengajak kita ke arah keburukan. Jadi kita kena, saya pun selalu fikir ke arah mana kita nak bawa. Jadi bila dipertanggungjawabkan, saya kalau boleh, macam zaman dulu lah, nanti saya jadi pengetua ke, jadi PPD ke, jadi pengarah. Saya nak, kalau boleh, semua anak buah saya ni, saya nak bawa ke arah kebaikan. Masuklah di sini, ya. Jadi sebab itu kita, kalau orang kata dia tu tak baik, kita pergi mana-mana tempat, selalu orang kata kan, oh ni tak bagus, ni tak bagus, tak bagus. Dengar boleh, percaya jangan. Bagi saya, manusia ni ialah sebaik-baik kejadian. Dia dijadikan begitu. Jadi kalau dia tak baik pun kita nak bagi dia baik. Kalau orang kata dia ada buruk lah, sana sini, kita pujuk dia jadi baik. Kita cakap baik-baik supaya dia jadi baik. Sebab Nabi pun, semasa dia jadi pemimpin, kepimpinan Nabi Muhammad SAW terselam sejak berada di Mekah ni. Bagaimana dia dilantik menjadi hakim, sebab nak letak orang berebut, nak letak Hajarul Aswad ni. Semua orang berebut. Kalau ada kat sini, kita pun berebut. Tapi dia buat bagaimana? Dia bagi semua sama rata, semua pegang, dan bawa benda tu. Kalau di sini pun sama. Kalau boleh saya nak bagi semua sama rata, semuanya sama rasa. Nak bagi semua orang puas hati. Tapi sebagai pemimpin manusia ni, kita taklah macam Nabi, ya. Jadi susah nak bagi semua orang ni puas hati. Susah, ya. Bini masak tak sedap pun kita tak puas hati. Kurang tempoyak lah, itulah ini, tak pedas lah. Orang lain masak tak sedap, kita kata sedap. Okay, jadi tuan-tuan, itulah, ya. Banyak ciri-ciri pemimpin yang perlu kita ikuti. Jadi kalau Nabi itu dia kata adil, boleh menyelesaikan sebarang pertikaian. Kita ni bertikai sana sini dan sebagainya, tapi akhirnya yang kita fikirkan ialah bagaimana nak selesainya.
Bertikai itu kan. Itu tak kena, yang tak kena. Tapi kita nak selesaikan. Kemudian berani. Sebagai pemimpin kena berani. Saya nak bagi saya berani itu lama, ya, bukan berani. Tapi sampai satu tahap memang kena berani. Bila orang dah lantik kita jadi ketua, kita kena ke depan. Kita kena berhadapan dengan apa situasi sekalipun. Sebab kita yang dipertanggungjawabkan. Kita orang yang akhir yang kena bagi keputusan. Sebagai pemimpin mesti ada ciri-ciri kepahlawanan. Kita turut sama menyertai perjuangan. Bukan kita suruh orang. Ini kita suruh orang buat, tapi kita tak erti nak buat. Macam Ustaz ni kata, kita suruh orang, tapi kita sendiri tak. Kita cakap tak suruh dia, tak boleh. Jadi kalau kita tak teroka, maka tak dapat. Kalau kita tak masuk dalam hutan tu, tepi-tepi apa ni, IFB ni, sampai bila dia akan jadi hutan? Tapi kita nak teroka, nak tengok. Itu hak kita nak gunakan dia. Kemudian ciri-ciri kepimpinan yang lain, bijak. Tadi Fatah bijaksana. Bijaksana ni, orang nak bijak ni, macam selalu saya kata, kena ada ilmu, kena ada pengalaman, kemahiran dan sebagainya. Kita nak dapat ilmu ni macam mana cara? Baca, berguru, begitu begini. Sebab orang yang bijaksana, dia akan cari jalan. Dia boleh merencanakan strategi. Sebab tu masa kita bincang-bincang kan, saya selalu cakap apa peranan kita kan. Kemudian apa yang kita dah buat. Kemudian apa way forward kita yang kita akan buat. Ustaz cakap tadi, ya, revolusi itu berubah daripada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Apa yang dibuat oleh Nabi kita sesuai sepanjang zaman. Dia dah fikir. Bukan dia fikir, maknanya dah ditentukan macam ni. Jadi tak boleh kita kata yang Nabi buat itu tak relevan masa ni. Dia sebab dia sentiasa relevan pada bila-bila masa. Ya. Benar. Kalau cerita Piramli tu, dia buat zaman hitam putih tapi sampai sekarang mesej tu boleh pakai walaupun zaman ICT. Jadi dalam revolusi sama juga, revolusi industri. Dulu cara kita nak membeli belacan tu, bilis tu, kena pergi pekan sehari. Tapi hari ni cara beli tu je yang berubah. Benda yang nak dibeli sama, bilis dengan belacan tu. Tapi sekarang cara online. Dulu nak kena pergi Batu Kurau lah, nak kena pergi apa tu, yang kat Kedah tu, Tanjung Dawai. Habis duit naik bas, naik teksi nak pergi ke sana. Golok ke tak? Sekarang tak bayar. Orang jual belacan pun dah power. Orang jual ikan bilis pun. Kadang-kadang benda tu racun pun boleh jadi penawar dan dia boleh jadi sedap. Betul. Kadang-kadang kalangan kita ni racun. Betul. Tapi sebenarnya dia ada penawar dan dia kadang-kadang yang paling sedap. Contoh lah saya bagi kan, ikan buntal. Ikan buntal ni racun. Dalam tu ada racun. Ikan buntal ni, kalau kita tanam dekat rumah kita, anak air ni tak tanam.
Tak payah beli racun anak-anak yang sebagainya. Ustaz tu ya. Tahu ikan buntal, yang anak-anak tak tahu. Kalau orang tak tahu, makan ikan buntal, garanti kojol. Tapi orang Sarawak, dia keringkan ikan buntal, dia buang dia punya racun. Dan hari ni ikan buntal ni jadi resepi menu yang favourite. Saya pun makan ikan buntal ni. Dia buat gula campur lenas, Ustaz. Mak mertua lalu pun kita tak kisah. Ya, mak mertua dah tua. Mana jadi daripada beracun, kita tawarkan dia dan akhirnya dia jadi manis. Jadi kemudian tegas. Sebagai pemimpin ada ketegasan, ya, mengambil tindakan sewajarnya. Tegas ni tak semestinya garang, mesti ada misalnya, cakap pun keras ke kasar ke. Nabi tak pernah cakap, ya, cakap elok. Macam kita nak marah lah, kita marah-marah dia dengar juga kita, tapi dia geram kan, sakit hati. Kalau kita marah dia, kita cakap elok-elok, dia buat gini, cakap elok, dia pun dengar juga, dia pun buat juga, tapi dia mungkin lebih senang hati, kerana mungkin ada hikmah di sebalik. Tapi kalau kita cakap-cakap dia tak faham juga, kuat sikit lah. Itu je. Mahir berpolitik, ya. Jadi kita ni nak mengasaskan hubungan, ya, membina hubungan, mengeratkan silaturahim, supaya kita akrab antara satu sama lain. Jadi sebagai pemimpin, kalau ada 100 orang, saya rasa seronok ramai kawan, ramai anak buah, ramai saudara. Jadi bila ada banyak fikiran, banyak tenaga, dia patutnya menyumbang ke arah yang lebih baik. Jadi ini bukan saja ada Nabi yang ya, mahir berpolitik sebagai pemimpin. Sebab tu bila jumpa orang ni cakap begini, tenang, cekal gigih dan sabar, menghadapi cabaran dan halangan dengan sabar. Ada masa kita susah, kita sabar. Jadi bila kita tak sabar, yang kita cepat marah tu, cepat naik angin, ya, panas barat dan sebagainya. Tapi kita kemudian bertoleransi, ya, bertolak ansur dan sedia memaafkan. Betul tak? Tapi sebenarnya saya sebagai ketua lagi lah kan, 100 orang ni jumpa, macam-macam orang ni cakap, ini cakap, itu cakap, sebagainya. Kadang-kadang saya geram juga kan, ni dia tak datang-datang, nak buat pejabat kat rumah dia tu. Contoh lah kat dalam hati, kalau dia datang geram dia nak marah, tapi saya fikir sabar. Mungkin dia ada masalah, bini gaduh dengan bini ke, kereta rosak ke dan sebagainya. Bila datang cakaplah, kita cakap dia elok lah kan, tanya dia kenapa dan sebagainya. Pengalaman saya nak jadi cikgu dulu, mula-mula memang galak kan. Panggil murid tu, kalau kat sekolah sama penuh, panggil murid tu datang, lagi salah kan? Tak tanya lagi, dah pergi penampor dulu. Lepas penampor baru tanya. Tapi lama-lama saya fikir tak guna juga. Saya tengking dia, saya pernah tengking pelajar. Masuk bilik saya suruh tutup pintu, saya tengking terus pingsan. Saya panggil cikgu tu lah, cikgu cari air ni, budak kenjis pagi bangun. Tak tahu lah dia otak kan. Tapi lepas tu saya fikir, saya tak usik apa pun, tapi suara dengan suara excited. Lepas tu saya fikir kan, lama-lama kan tak guna juga kita cakap elok-elok pun dia boleh dengar. Kemudian berakhlak mulia, ya, mampu menunjukkan contoh role model. Baik, dah 18 minit, saya 20 minit, ya. Berakhlak, mampu menunjukkan contoh role model. Dan sebab tu saya selalu katakan, sebagai ketua, kita nak memenangi hati
anak buah kita untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Memanglah dalam kalangan anak buah ni dia ramai kan, kepala macam-macam, tapi setiap orang tu ada cara. Orang yang rajin ini caranya, orang yang sederhana, orang yang datang tak menambah, pergi tak mengurang, ini caranya. Ada cara. Jangan tinggalkan dia. Kadang-kadang saya dah fikir kan, masa saya ada cikgu kan, ada cikgu tu dia memang kaki gaduh lah, kaki bertumbuk, cikgu lain ditumbuk. Ini perangai kan, cikgu lain bertumbuknya, dan dia memang susah nak dekati. Kalau tengok pengetua ni, dia jauh je pergi. Jadi macam mana cara saya nak buat? Saya fikir kan, dia memang suka. Jadi sebagai itu saya fikir macam mana cara saya nak dekat dengan dia, nak mengenal. Sebab tu bila saya balik kampung kan, lalu rumah dia singgah bawa bagi 3 biji durian, bagi buah rambutan, lalu lagi bagi lagi. Anak dia kadang-kadang jumpa anak dia bagi duit pergi sekolah ya. Pergi lagi dia bini salin bagi tinggal rumah. Akhirnya sampai dia singgah, dia pula bagi saya macam-macam. Jadi sebab kita nak mendekati dia tu susah. Jadi tak ada cara lain, cara itulah. Kan? Dan kerana sampai saya pergi kenduri kampung dia dan sebagainya. Jadi bila dia nampak keikhlasan kita nak membetulkan dia, akhirnya dia jadi orang yang sangat rapat dengan saya. Sampai sekarang pun rapat. Apa saja saya cakap, dia beritahu. Kalau saya susah dia, bagi tahu dia cepat-cepat, dia datang dan sebagainya. Tapi teruklah kerja pemimpin. Sebab kita nak memenangi hati dia. Okay, ya? Kemudian berakhlak mulia. Sebab kita nak cakap dengan orang, kita kena tunjuk contoh. Berakidah, ya. Mana kita, apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, dan kita pegang kuat pada itu. Benda yang tak betul, tak betul. Benda yang betul, betul. Jangan yang tak betul kita nak jadikan betul. Kalau dalam Quran kata gitu, macam tu. Jangan kita pandai-pandai. So dan akhir sekali, berakal dan berilmu pengetahuan. Kita perempuan, hadis riwayat oleh Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesiapa yang mempunyai kuasa pemerintahan selepasku, kemudian dia mendatangkan kesusahan kepada orang yang diperintahnya, maka datanglah kesusahan itu kepada pemimpin itu sendiri. Itu istilah aku. Kalau saya jadi pemimpin, saya menyusahkan orang, kesusahan itu akan balik pada diri sendiri. Manakala sesiapa yang diberi kuasa pemerintahan, kemudian dia mengasihani orang bawahannya, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya, maka engkau kasihilah pemimpin itu. So maknanya sebab itu pentingnya sifat berkasih sayang itu. Baik ke tak baik ke orang tu, kita tetap kasih. Siapa? Sebab tu kan orang berdua itu, saya kata datanglah jumpa saya. Saya pun tak suka masak-masak ni Ustaz kan. Masak-masak ni kadang surat khabar lama pun dia WhatsApp. Lepas tu kita pergi forward. Jadi tak payah jumpa, cakap elok-elok. Apa yang nak? Kadang-kadang saya pun tanya, apa sebenarnya dia ni nak? Merungut, bersungut macam-macam ada tu. Jadi kalau cakap senang kan. Yang kita boleh bantu, kita bantu. Tapi kita kena bertolak ansur. Okey. Akhir sekali, pemimpin jangan mudah mendengar adu domba. Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, jangan ada seorang pun dalam kalangan kamu yang datang kepadaku dengan menyampaikan perkara buruk sahabat yang lain, kerana aku hendak bertemu dengan sahabat-sahabatku dengan berlapangan. Jangan adu domba.
Sebab tu bila saya baca mesej ni, apa niat mesej ni? Jadi kita diri kita tengok diri kita tu, muhasabah diri sebelum kita bercakap orang lain. Dan bagi saya semua orang tu ada kebaikan dan rahmat. Hari-hari kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dikurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tiada kebahagiaan seorang cikgu, seorang pemimpin, melainkan melihat anak muridnya, anak buahnya lebih hebat daripada dia. Saya ni dah tua lah. Dah lama dah dalam dia ni. Paling saya seronok bila anak murid saya datang jumpa saya, dia dah berjaya. Itu je. Bukan kerana kita gaji ke, rumah besar ke, bini besar ke. Bukan. Tak sebab bini saya kecil kan. Nah, bukan itu. Sebab kita benda-benda tu kita tinggal tu. Orang naik kereta emas tu, orang naik kereta Honda, orang naik kereta kancil, benda tu kita tinggal. Tak ke mana pun. Kita rasa benda ni semua tak guna tak? Bila masa? Bila kita dah sakit langkah, kita rasa kita ada duit pun tak guna. Nak makan sedap pun tak boleh. Ada orang banyak duit pun dikedekut kan, disimpan. Bila sakit tak boleh makan. Ada orang bila demam, sakit baru nak makan anggur. Sian kan? Masa kita boleh makan, kita makan, InsyaAllah. Hari-hari pun kita Ustaz, kita sembahyang duha pun kita minta supaya kita dikurniakan kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita dapat bersama-sama. Dan inilah sedikit perkongsian pada pagi ini, mengambil semangat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan usaha kita diberkati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan saya dapat bersama-sama dengan pemimpin diri saya dan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.